Ya, okay. Sebelum tu untuk makluman Prof, sesi ni akan dirakam lah dan di-upload ke YouTube untuk Okey. makluman. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Fi atas kesudian untuk bersama-sama hari ini untuk kita sesi Coffee Talk yang ke-13 kalau tak silap. Okey, untuk hari ini kita sangat-sangat berbesar hati apabila Prof. Dr. Mustafa sudi meluangkan masa untuk berkongsi dengan kita pengalaman beliau dalam dunia akademik dan juga penyelidikan. Okey, seperti yang kita semua sedia maklum, Prof. Mustafa ni adalah salah seorang penyelidik yang dikenali dalam bidang beliau dan beliau telah menghasilkan artikel lebih daripada 400 artikel di Scopus dan telah ada sebanyak lebih daripada 40 pelajar bergraduat, pelajar siswazah yang bergraduat di UNIZA dan ada beberapa lagi yang hampir tamat pengajian. Jadi kita ucapkan terima kasihlah kepada Prof. Mustafa atas kesudian meluangkan masa pada pagi ini. Okey, kita sebelum kita mulakan sesi pagi ini, marilah kita sama-sama baca umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط غير المغضوب. Okey, untuk pengetahuan Prof, sesi Coffee Talk ni kita bagi biasanya 30 minit untuk presenter present dan bagi sharing dan 30 minit lagi untuk Q&A. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Prof. Dr. Mustafa untuk berkongsi pengalaman beliau. Silakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi Dr. Elisa dan semua rakan-rakan di fakulti. InsyaAllah pagi ini saya akan share pengalaman saya, perjalanan akademik saya sehingga dapat profesor. Kemudian kita campur sikitlah dengan research dan sebagainya lah. Okey. Saya mulakan pembelajaran PhD saya agak lewat ya. Saya mula kerjaya dengan menjadi guru, kemudian masuk UPM, kemudian pindah ke UMT, kemudian pindah ke UNIZA. Okay. Saya pindah ke UNIZA pada tahun 2013, akhir Oktober macam tu. Okay. Saya mulakan saya punya PhD agak lewat sebab saya dipanggil oleh dekan masa tu untuk buat PhD. Mana yang tak ada PhD masa tu dipanggil oleh dekan dan saya nak tak nak saya buat jugalah PhD saya. Saya mulakan PhD pada umur 44 tahun. Okey, pada umur 44 tahun saya minta nak cuti belajar tapi sebab umur tu dah hampir 45. Jadi dia kata tak layak. Jadi saya buat secara part time saja. Pada masa itu supervisor saya di UK buat sabbatical. Jadi saya email begitu je proposal semua sekali, semua selesailah. Okey. Saya selesai dalam masa 3 tahun. Kemudian saya ada juga master pendidikan ya daripada UPM. Okey. Jadi bila kita dapat PhD ini, saya
dilantik sebagai ketua jabatan. Tapi lepas pada tu saya minta saya nak pergi sabbatical. Jadi saya tinggalkan ketua jabatan itu. Okey. Jadi apabila kita dapat PhD, kita kena baca banyak lagi ya. Kita kena baca banyak lagi sebab kita baru nak mulakan kita punya kerjaya sebagai pensyarah. Okey. Jadi semasa buat PhD ni saya teringat kata-kata Imam Syafi'i. Ilmu melainkan dengan 6 perkara. Prof putus-putus Sesuatu. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Okey, kita nak buat benda tu mesti bersungguh-sungguh. Yang keempat, berkecukupan. Maknanya kita cukup dari segi fasilitas apa semua sekali. Kemudian yang kelima, dia kata bersahabat dengan guru. Maknanya guru kita buat macam sahabat. Mana rapatnya hubungan tu. Okey. Kemudian yang keenam, masa yang panjang. Maknanya kita nak dapat ilmu, tak ada jalan shortcut. Maknanya dia kena menuntut lama baru kita masak dengan ilmu itu. Jadi saya pegang yang itu dan ini saya rasa kita punya ahli-ahli fakulti pun yang mana yang lama-lama tu kan. Saya ingat Dr. Isa. Dr. Isa dia dapat PhD kan, kemudian terus pencen, lepas tu pencen maknanya usaha dia tu kuat Maknanya dia mungkin dia guna pembelajaran ni sepanjang hayatnya dia daripada liang lahat daripada lahir sampai ke liang lahat. Okey. Dan saya tengok kita ada 1-2 orang lagi ahli fakulti kita yang agak berusia berjaya mendapat PhD dengan baik. Okey. Jadi saya menyeru kepada yang belum ada PhD supaya cepat-cepat buat PhD. Okey. Sebab kita punya masa depan kita banyak berubah, persekitaran dia banyak berubah. Jadi cukup kompetitif ya. Jadi akademik kita cukup kompetitif. Bila kita dapat PhD, mana kita mesti ada aim untuk naik lagi. Mungkin untuk kita dapat PM dan sebagainya. Maka kita kena baca artikel-artikel supaya kita boleh mohon geran dan kita juga boleh selia pelajar-pelajar siswa Azhar. Kita boleh tulis artikel dan kita pergi seminar-seminar. Pergi seminar-seminar ini untuk kita kenal orang-orang tertentu, misalnya editor-editor jurnal, supaya bila kita kenal editor ini, proses untuk kita artikel kita diterima masuk dia punya jurnal itu, chances dia tinggi sikit lah. Sebab kita kenal dengan kita tak kenal, dia lain keadaan dia. Ini berdasarkan kepada pengalaman saya lah. Okay? Jadi sekarang ini saya punya collaborator ramai daripada luar negara, daripada India, daripada Greece, daripada UK, daripada Australia, Algeria, Indonesia, Egypt, Jordan, Arab Saudi dan banyak. Jadi dia orang ni semua editor-editor jurnal. Jadi
Sebab itu saya untuk publish paper ni bagi saya kalau setakat Scopus itu tak begitu berat sangat dah. Okey. Dan bila kita sudah dapat PM, kita cuba aim untuk dapatkan profesor, sebab itu adalah kita punya climate lah, kita punya kerjaya. Dan benda sama sebelum kita selepas kita dapat PhD, sebelum dapat PM, benda sama berulang. Mana proses-proses dia yang dilalui oleh kita kena patuhi syarat-syarat kenaikan pangkat dan sebagainya. Jadi ini kita kena update lah, meskipun kita punya tujuan kerja untuk lillahi ta'ala. Okey, tetapi dalam masa sama kita nak juga ekonomi kita bertambah. Okey. Dengan itu kita kena penuhilah kita punya kriteria kenaikan pangkat dan sebagainya. Okey. Dalam pendakian kita untuk dapatkan PM, untuk dapatkan profesor, ada banyak ragam, ada banyak halangan dia, ada banyak dia punya tangga-tangga yang perlu kita naik. Okey. Tetapi prosesnya antara Profesor Madian dengan profesor ni, benda dia proses dia lebih kurang sama lah. Dia punya tu dia, maknanya kita kena banyak baca artikel supaya kita dapat menguasai bidang kita dengan baik. Jadi bila kita ada perbincangan apa semua sekali, jadi ilmu-ilmu yang terkini ni kita tahu dan kita boleh ikut serta dalam sebarang perbincangan. Okey. Jadi alhamdulillah berkenaan dengan penyeliaan ini, setakat ini saya sudah selia hampir saya rasa saya yang sudah berjaya 55, 56 orang begitulah PhD. Okey. Tetapi master lebih kurang 38 hingga 40 gitulah, hampir 100 lah. Okey. Saya ingat tahun ini atau tahun depan ni sampai 100 mungkin lebih. Okey. Dan saya di dalam mengendalikan geran apa semua sekali, jadi perkara yang penting untuk kita laksanakan ialah beberapa sifat apapun nilai-nilai yang baiklah. Nilai-nilai baik, misalnya geran yang kita perolehi tidak digunakan secara sembrono. Okey, jadi kita gunakan secara optimum. Okey. Demikian juga dengan kaedah ada geran, kita akan banyak boleh hasilkan artikel. Okey. Jadi artikel ini ada yang berbayar, ada yang tak berbayar, bergantung pada kita yang mana kita nak hantarlah. Okey. Tetapi rata-rata trend sekarang ini untuk dapatkan profesor ada juga tengok yang H-index. Okey, H-index dan selain daripada Q1, Q2, masa dulu mungkin nak Scopus saja, tapi latest ini ada yang tanya H-index berapa? Q1 ada berapa? Jadi saya cadangkan supaya ahli-ahli fakulti selain daripada kita kejar kuantiti, kita kena ada juga dia punya kualiti dari segi aspek kualiti. Jadi aspek kualiti ni dia tengoklah Q1, Q2 berapa, okey. Macam itulah. Kemudian selain daripada geran-geran
dalam negara, kita mungkin boleh buat juga matching grant grant, okey, dengan negara-negara lain ataupun dengan universiti-universiti lain, universiti yang lebih hebat daripada kita, mungkin kita boleh tumpang sama, okey. Baik, dalam persoalan kita jadi kolaborator ini, orang yang akan bekerjasama dengan kita, yang collab dengan kita, dia akan tengok juga kita punya research, kita punya publication. Jadi sebab itu kita kena aktif dalam research, dalam publication, dan untuk saya punya formula senang saja. Bila kita nak hasilkan artikel, kita ni sibuk, ya, sibuk. Baru balik PhD je, kemudian dia beri jawatan, ya. Bila pegang jawatan, kita nak fokus pada research apa semua tu, masa dia kurang sedikit. Sebab semua orang ada 24 jam je satu hari. Okey, jadi kalau dia beri tugas pengurusan dan sebagainya dalam usia yang muda, saya bolehlah kita punya lakukan, tetapi maknanya dari segi perkembangan kejayaan kita ni agak terbantuk sikitlah. Okey. Sebab itu macam universiti-universiti besar, bila balik PhD, dia tak bagi jawatan sebab dia ramai profesor madya dan sebagainya. Jadi macam saya dulu pun diberi jawatan, nak diberi jawatan sebagai timbalan dekan, tapi saya cepat-cepat lari pergi sabatika. Balik sabatika tu ada kekosongan TD, saya kata beritahu timbalan dekan, saya beritahu dekan, saya tak nak lagi jawatan ni, saya nak fokus pada research. Pada tu bagi jawatan pada saya pun tak apa. Dekan kata okey. Maknanya boleh kita negotiate lah. Okey. Jadi saya rasa semua orang akan melalui proses yang sama. Dapat PhD, buat research, supervise, dapatkan grant, kemudian mohon jawatan, kemudian buat research lagi, baca artikel lagi, cari pelajar lagi, tulis, pergi conference, kemudian mohon profesor. Itu proses-proses biasa yang berlaku dalam kenaikan pangkat universiti lah. Tapi saya cukup happy sebagai kejayaan ni sebagai ahli akademik. Ya. Yang pertama, saya punya arwah bapa saya, dia kata, kamu kena mengajar orang sebab tiap-tiap ilmu yang kamu ajar itu, kamu akan dapat manfaat di akhirat nanti. Jadi sebab itu saya sekarang pun meskipun saya kontrak, tak dibayar gaji, tapi saya masih berminat. Sebab apa? Sebab saya nampak kaitan ilmu ni, ilmu Allah ini maha luas dan saya dapat menghayati. Bila kita duduk di satu menara, kita katakan, bila kita pandang ke bawah, kita nampak semua benda. Tetapi bila kita duduk kat bawah, kita nak pandang menara, dia tak nampak semua. Jadi sebab itu ilmu ni dikuasai sepenuhnya supaya kita dapat merasa kebesaran Allah itu. Itu yang saya duduk cari. Maknanya saya sudah dapat merasai dalam masa setahun, dua ni, saya dapat merasai benda-benda macam itu. Peringkat awal saya tak dapat merasai sangat. Sebab itu saya amat berminat untuk menerokai ilmu-ilmu baru dengan mengambil pelajar-pelajar PhD dan sebagainya. Okey. Tapi sekarang saya tak ambil lah sekarang. Meskipun ada yang saya terima email daripada luar negara sebagainya untuk buat postdoc dan sebagainya, tapi saya lepas pada rakan-rakan yang baru lah. Okey. Itu yang saya ingat
mungkin setakat tu dulu ke Dr. Alisa. Ada apa-apa pertanyaan mungkin kita boleh bincang lah. Okey. Okay, Prof. Terima kasih Prof atas perkongsian. Sebenarnya Prof ni adalah salah seorang bekas pensyarah saya jugalah di PUSTEM dulu. Sekarang ni UMT. Dulu mengajar optimization. Ya. Okay, so kita bukalah kepada sahabat-sahabat yang ada soalan atau apa-apa nak tanya pada Prof berkenaan perkongsian Prof pada hari ini. Silakan sahabat-sahabat. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Prof. Betul. Dr. Alisa, saya nak tanya satu soalan boleh? Silakan Cik Rasid. Okey, saya nak tanya Prof, apakah faktor ataupun pendorong yang paling dominan untuk Prof bekerja sehingga berada di tahap sekarang ini? Faktor yang kalau kita katakan paling dominan dan penguat semangatlah untuk terus berada dalam bidang inilah untuk mencapai pada tahap ini. Terima kasih. Terima kasih ke Dr. Rashid ya. Dr. Rashid juga salah satu orang lama yang baru dapat dia punya PhD. Maknanya kekuatan dia untuk meneruskan PhD itu tetap ada meskipun usia sudah agak tinggi ya. Saya ya, tahniah lah. Berapa dah umur sekarang ni? Aduh, tua dah. Muda lagi. Saya ada satu hadis yang maksud dia siapa yang nak bahagia di dunia maka dia mesti kena tuntut ilmu. Dan siapa yang nak berjaya di akhirat, dia kena tuntut ilmu. Siapa yang nak berjaya kedua-duanya, dia dengan akhirat, dia kena tuntut ilmu. Yang itu yang jadi saya punya pegangan untuk meneruskan kerjaya sebagai ahli akademik ini. Dan kalau kita tengok, ayat yang mula-mula sekali diturunkan ialah Iqra. Iqra, mana kita baca. Sebab itu kita sebagai ahli akademik, kita kena banyak baca. Kalau kita kurang baca, kita payah buat research. Kalau payah kita nak buat research, kita pun tak ada student. Jadi dia berkait benda itu. Jadi saya nasihatkan ahli-ahli fakulti, bila nak sambung PhD, cari orang yang hebat. Maknanya macam kita belajar agama juga, kita cari orang-orang yang alim. Bila orang alim baru dapat dia punya barakah dia. Okey. Jadi ilmu dunia pun macam tu juga. Kita cari pakar-pakar, betul-betul pakar dalam bidang tu, kemudian kita belajar dia punya daripada dia, berguru dengan dia. Itu saya punya asas lah sebagai pegangan untuk meneruskan kerjaya ini. Okey. Okey, Dr. Rashid. Okay, terima kasih Prof. Satu jawapan yang bagi saya itulah maknanya kita boleh pegang semua dah untuk semua staf ni. Terima kasih Prof. Ya. Okay, ada lagi tadi ni tak, Dr. Fazli? Ya, Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, terima kasih Prof atas perkongsian ringkas. Saya Prof Mus ni memang idola saya sejak dari awal lah. Saya tengok cara Prof buat research, conduct research, strategi Prof untuk dapatkan postgraduate tu sangat berstruktur lah Prof dan sangat efisien lah saya tengok. Saya ada dua soalan tanya Prof. Prof kata hari tadi Prof mula buat PhD umur 44 lah, lepas tu 47 lebih kurang dapat PhD lah. Jadi Prof memang ramai postgraduate, 40 orang yang grad dekat Uniza, tak tahulah berapa yang grad dekat UMT. Adakah Prof start dengan
supervision yang masif ni selepas PhD baru start ataupun memang sebelum PhD pun dah aktif supervise student master ke macam mana Prof? Sebab yelah untuk kumpul 40 orang dalam masa lebih kurang 20 tak sampai 20 tahun lah. Berapa tahun je Prof PhD dalam 15 tahun kot kan? So dalam masa 15 tahun nak kumpul 40 orang Saya tu. dapat 2007. Oh, PhD 2007. Okey. PhD 2007. So lebih kurang 14 tahun je Prof kumpul dalam 40 orang. Jadi apa sebenarnya strategi yang Prof pakai untuk dapat postgraduate sebegitu ramai dan apa cara terbaik yang Prof guna untuk make sure pelajar PhD tu grad? Kita orang ada dah lah pelajar PhD dah lah tak berapa nak boleh bilang aja boleh bilang jari lah tak berapa ramai. Tak grad pula tu. Okey, Prof. Okey, terima kasih Dr. Ku. Saya mula tulis artikel Q1 ni melalui salah seorang daripada pensyarah UiTM yang sedang buat PhD dengan saya, Dr. Ribai. Okey, yang tu baru saya dapat paper Q1. Okey. Ya sebenarnya saya mudah untuk dapatkan pelajar-pelajar PhD ni sebab saya punya kontak saya ramai. Sama sekali daripada Indonesia saya dapat daripada IPB Bogor hari tu masa mula-mula nak berjalan di UMT dulu saya dapat yang tu ramai. Kemudian daripada itu kita kena selia betul-betul. Jadi bila dia orang balik tempat dia duduk main dari mulut ke mulut. Jadi sebab itu cepat bertambah saya punya student. Dan kita kena cari tajuk-tajuk besar. Kemudian kita pecahkan kepada tajuk-tajuk kecil. Yang ini kita beri pada student. Student ni berkaitan dengan ini. Misalnya hybrid dalam optimization. Saya letakkan 2-3 orang. Kamu ni satu grup. Kamu bincang dalam ni. Bertengah dengan hybrid ni. Mau baca semua artikel. Dan kita bagi artikel untuk dia baca. Kalau dia dah tak faham, baru kita pergi, kamu kena baca buku ini. Kita kena turun balik. Lepas dia menguasai, dia kena baca artikel terbalik. Okey. Jadi saya guna konsep perbincangan. Dia orang bincang sama-sama dia orang dan mudah bagi dia bila dia nampak. Kalau duduk seorang-seorang ni dia tak nampak. Jadi biar dia semangat. Dan kita sebagai penyelia harus tahu bagaimana untuk motivate kita punya student. Dan kita kena kenal daripada wajah dia tu, masuk bilik kita tu, kita kena tahu budak ni dapat menguasai tidak ni. Kalau dia masuk lain macam, dia maknanya dia tak faham. Bila tak faham, kita cuba tanya dia punya perkembangan dia macam mana, terkat dekat mana apa semua, kita cuba selesaikan. Itu saya punya strategi lah. Okay, jadi kita, sebab itu saya kata kita kena baca banyak. Bila kita baca banyak, kita tahulah macam mana kita nak handle student-student ini. Sebab saya 2-3 tahun selepas dapat PhD itu, saya baca artikel. Banyak saya baca. Kemudian lepas pada itu, saya dah, daripada student, kita dah dapat dah dia punya idea-idea. Yang sebenarnya ada masa kita dapat idea tu daripada student. Bila student lekat, kan, kita duk fikir, macam kita selesai macam ini. Saya memberanikan diri juga. Dan satu cara mudah untuk kita menyelia ialah kita modify kita punya tesis PhD kita tu. Jadi kita dah tahu keseluruhan itu. Jadi kita sudah mahir semua. Jadi mungkin kita PhD kita tu kita ubah sikit. Bagi pada student biar dia buat itu. Kemudian mari student lain pula, dia ubah sikit strategi. Macam mana nak kira tu.
Okey, sebab itu saya guna benda macam itu je. Kemudian sambil-sambil kita selia student, kita akan dapat idea daripada student. Student kata masalah ini. Mana kita fikir, duduk sekejap, kadang-kadang secara spontan je kita jawab, okey, you cuba ini dan sebagainya. Okey. Dan isu gagal ini saya beri perhatian. Okey, supaya pelajar ni dapat belajar dengan tanpa banyak masalah. Yang pertama sekali, pada hari pertama saya beritahu student saya. Okey, yang pertama sekali, you kena lepas subuh, you kena baca Al-Quran. Okey, tiap hari, you mesti pergi solat hajat. Okey, kena solat hajat. Tiap-tiap hari suruh dia buat solat hajat. Yang ketiga, saya beritahu student saya, hari pertama saya bertemu, selepas kita bincang tajuk-tajuk skop-skop perlu dia buat apa benda, ialah solat duha. 3, kalau satu lagi tambah dengan tahajud. Tetapi kalau student bagus, dia boleh buat. Tapi kalau student buat package ini, baca Quran selepas subuh, solat hajat, buat duha, kemudian tahajud, insya-Allah Allah akan tolong pelajar kita untuk dapatkan idea-idea macam mana nak selesaikan masalah ini. Jadi ini saya beritahu selepas perbincangan hari pertama dengan pelajar. Selepas saya selesai bagi 4 ini, yang pertama baca Quran lepas subuh, yang kedua solat hajat, yang ketiga buat duha, yang keempat tahajud. Tahajud ni kalau student buat 4 ini, insya-Allah tak ada halangan. Jadi lepas saya beritahu ini, saya beritahu pada student, okey, you punya PhD ini skop dia lebih kurang macam ini. Ini. Kemudian you publish 2 paper minimum, kemudian selesai you punya PhD. Jadi dia confident sebab dia pun dia ada target dia, kemudian dia boleh harap nak capai target ni berapa lama lagi. Jadi kita kena pandai main psikologi lah. Misalnya ada ya sebenarnya sepanjang saya menyelia pelajar ni, ada pelajar yang masalah dengan keluarga. Ada masalah jantung, dia pun jantung, suami dia pun jantung. Ada juga. Ada setengah calon, ada setengah pelajar sibuk, kerja sibuk, kemudian dia pun nak buat PhD pun progres dia amat perlahan. Okey, kadang-kadang jadi kita kena pandai. Kalau yang masalah keluarga tu dia sensitif sikit. Jadi kita kena mungkin masa buat PhD tiba-tiba suami dia nak kahwin lain misalnya lah, okey. Jadi kita kena pandai macam mana kita nak handle masalah-masalah macam ni. Sebab bila masalah keluarga, kadang-kadang 2 semester tak selesai, 3 semester tak selesai, 4 semester tak selesai. Jadi saya ambil pendirian, maknanya bila akhir semester tak ada apa-apa kemajuan, saya tanya je, you minat lagi tak buat PhD? Okey, minat. Kalau minat, saya bagi memuaskannya lah. Jadi, you macam mana? Okey. Jadi, saya guna biar student tu mengaku tak nak buat. Jadi, saya tak bagi simply gagal gitu. Itu saya punya prinsip lah. Jadi, mungkin boleh guna pakai lah yang mana yang elok untuk diri kita. Itu aja. Betul-betul. Okay, terima kasih Prof atas perkongsian. Ada lagi ke soalan dari sahabat-sahabat Fik? Kita masih ada lagi masa. Terima kasih Prof atas perkongsian yang sangat bermanfaat lah, saya kira bukan setakat sebagai ahli akademik dan penyelia saja Prof, lebih daripada tu. Ya.
Kongsi Oh. Prof, boleh tanya satu soalan? Dr. Ya, Zarina. boleh. Silakan. Okay, Prof, saya ada pengalaman dengan masalah dengan student luar negara, Jordan untuk lamanya. Arab lah. Ya. Saya punya student 2-3 orang lah yang daripada Jordan Arab ni. Sangat payah. Dia tak dengar kata. Lepas tu saya rasa saya sangat penat supervise dia orang ni lah. Masa kita berbincang, okey yang kita tegur tu. Tapi bila dia hantar balik benda yang sama dan dia berulang-ulang lagi. Kadang-kadang kita rasa dah tak larat dah. Rasa dah lah maknanya dari segi tulisan dia punya penulisannya, dari segi dia tak dengar kata. Dan saya rasa memang serik sangatlah nak ambil student-student macam ni. Sebab saya rasa membebankan kita lah. Macam mana Prof handle student-student macam ni? Okay, terima kasih. Baik. Terima kasih Dr. Zarina. Pelajar-pelajar Arab ni, kita kena tengok dia punya karakter dia memang kasar. Ya? Memang kasar. Dan dia tengok kita, dia akan baca kita macam mana karakter kita. Okey? Jadi saya punya konsep senang saja. Saya beritahu, saya nak ini. Awak kena, kalau you nak buat anda saya, kita kena bincang betul-betul lah. Dia punya tu dia, awak kena ikut dia punya tu dia. Saya, student tak ikut ni, kalau kata dia tesis, dia tak baiki apa semua, saya campak je tesis dia, keluar biliknya. Saya buat macam tu. Sebab kalau kita nasihat biasa, apa ada yang dengar, tetapi ada yang dia kata, okey, kita dah buat semua correction, Prof. Okey, tanda tangan saja orang NOS ataupun tesisnya, kita nak buat serahan tesis. Kita tak boleh harap pada dia. Kita kena check juga. Okey, lepas ni. Okey, suruh dia tanda yang merah tu apa benda. Yang dia baiki, dia kena tanda merah. Jangan minta dia baiki dengan tanda merah. Dia highlight dengan dawat merah. Jadi senang untuk kita cek mana satu-satu. Dan kita kena ada simpan komen kita sebelum ni yang kita suruh dia buat. Tunjuk apa dia. Saya rasa student Arab ni kalau dengan perempuan dia main-main sikit. Okay? Tapi saya kalau dengan lelaki saya rasa dia senario dia lain. Okey. Dan kadang-kadang kita kena banyak sabar dengan Arab ni. Kadang saya ingat seorang nama apa tu, perempuan. Bila kita WhatsApp dia ke apa ke, bila dia tak faham, dia selalu letak tanda soal. Banyak berjela-jela 2-30 tanda soal. Jadi kita kadang-kadang kita naik marah dia punya tu dia kan. Tapi nak buat macam mana? Dia punya mungkin gaya dia macam tu. Jadi sebab itu student sebelum dia jadi student, dia kena tahu adab dia dulu dengan guru dia macam mana. Itu yang kita kena beritahu dia adab ni. Sebab tu saya pelajar-pelajar Arab ni kalau nampak degil-degil sangat, saya suruh dia baca Quran. Okey, saya bagi Quran, so dia baca dulu. Macam-macam lah kita punya style dia. Jadi kita macam guru hafazan tu. Sebab kita nak lembutkan dia punya hati dia. Okey, dan kita kena teliti lah, kita kena buat catatan banyak. Kita kena tanda betul kita punya komen kita tu. Dengan nama satu-satu. Saya senaraikan. Saya buat satu table. Okey, kalau katakan nama apa? Moyat. Okey. Moyat. Kemudian saya buat satu halaman persediaan dia, setakat dia progres dia macam mana dah kita ada. Jadi kita tahulah. Jadi bila dia bertemu. Macam buku log lah bagi setiap pelajar tu kita letak situ. Jadi kita klik saja pelajar, kita tahu dah perkembangan dia setakat ini.
dan dia follow atau tidak. Setakat ini saya pun ada masalah dengan cuma tidak begitu kritikal lah. Yang perlu yang banyak berhujahnya saya masa dengan talak itu bila final kita suruh baiki lain, dia baiki lain. Jadi maknanya macam dia tak berapa faham. Jadi kita kena tanya dulu, you faham tak apa yang maksud saya buat ni? Dia kata cerita ini. Tu tak betul. Jadi kita kena highlight, kena banyak sabarlah dengan Arab ni. Saya ingat Arab ni dengan Gegen Jordan ini, kalau bandingkan dengan pelajar Indonesia, jauh pelajar Indonesia tu lebih sopan, lebih lembut, senang kita nak handle. Saya kalau pelajar Indonesia cukup senang. Okey, tengok Aceh meskipun dia tak jarang ada kat sini. Tapi okey, tak ada masalah. Tapi Arab selalu saya suruh datang kat sini. Sebab payah kita nak handle dia. Jadi kalau dia main jarak jauh, dia faham lain, kita nak lain, dia faham lain. Itu jadi masalah. Itu mungkin sebagai panduan lah Dr. Zalina. Terima kasih Prof. Ya. Okey, terima kasih Prof. Ada Ya. lagi ke soalan dari sahabat-sahabat Fik? Assalamualaikum Prof. Nak tanya. Siapa ni? Aida. Dr. Aida. Dr. Aida. Okey. Prof nak tanya kalau terima kasih Prof atas sharing Prof, banyak sangat yang bermakna, banyak sangat info, banyak sangat nasihat lah maksudnya yang boleh kami terapkan lah. Nak tanya pada Prof, sepanjang Prof kerjaya Prof ni, apa pencapaian Prof yang paling berjaya pada Prof, dan apa yang Prof rasa yang paling apa pencapaian Prof yang paling sepanjang kerjaya Prof yang paling berjaya dan yang paling mungkin yang paling sebaliknya. Nak kata yang paling sebaliknya. Terima kasih Dr. Aida. Saya rasa yang paling berjaya tentang berkaitan dengan supervision. Okay? Sebab selain daripada saya terapkan ilmu baru, saya terapkan juga nilai-nilai. Meskipun dia Arab, tetapi nilai-nilai Islam tu kita kena terapkan dia. Okey, bagaimana adab, bagaimana adab dia pada guru dan sebagainya. Okey, ini nilai-nilai ini kita kena masukkan dalam dia punya kepala supaya dia menjadi amalan harian dia. Misalnya satu contoh saya beri, pelajar saya nama apa? Selain pada Moyat. Yang Moyat ini dia masalah dia salpah Vaifah. Saya ambil satu contoh. Dia tetap pertahan yang dia punya. Dia tak nak baiki dia punya yang komen daripada eksternal. Dia punya itu dia. Jadi dekat sini kita masukkan dia, adab dia dengan guru. External examiner pun guru dia lah. Jadi kat situ kita kena mainkan peranan dan kita kena ajar dia bagaimana kita nak kontrol dia punya kemarahan ni. Sebab marah ini kita beritahu ke dia ini adalah iblis punya hal. Mana sifat-sifat iblis marah ini. Jadi kita sebagai Muslim kita kena cool. Ada apa-apa kena ikut, kena tenang. Jadi you kena
pergi dulu sembahyang duha ke apa ke sembahyang hajat ke baca Quran dulu apa semua sebelum pergi dia punya tesis dan sebagainya. Jadi itu saya rasa yang kerja saya yang paling saya seronok ialah penyeliaan. Sebab kita bagi ilmu pada dia, kita bagi nilai pada dia, kemudian kita pun sama-sama menjalin ukhuwah sesama kita. Okay, sebab tu saya sampai sekarang pun saya masih WhatsApp pelajar-pelajar saya, how are you? Dia balas lah ini. Jadi kita mesra lah. Yang sebaliknya tu saya tak ada banyak benda sangat yang sebaliknya, sebab saya rasa sepanjang saya kerja daripada UPM ke UMT ke Uniza ni dia persekitaran kerja dia lain sikit daripada UMT. Saya kalau di UMT dulu kita banyak pergi round bilik-bilik apa semua kan. Tetapi dekat sini mungkin saya duduk Bombadak, sahabat-sahabat duduk di Tembila, kemudian bidang berlainan, jadi saya kurang bergaul lah dengan begitu akrab lah dengan sahabat-sahabat mungkin ini ahli-ahli rakan-rakan atau mungkin perasan aku. Jadi yang itu saya minta maaf lah. Sebab mungkin saya masa Uniza ni saya bagi tenang buat kerja. Saya lagi tenang sebab saya nampak persekitaran dia cukup produktif lah. Okay, dengan masjidnya dalam kampus, jadi banyak benda yang kita boleh buat, okay, boleh lakukan. Jadi saya rasa Uniza ni satu bumi yang berkat lah saya rasa. Itu pandangan saya lah seimbas ladu. UPM pula dia lain. UPM ni sibuk manjang je. Dia kerja. Dia gaya dia macam tu. Kalau itulah latar belakang. Jadi daripada guru, daripada pergi ke UPM, pergi ke UMT, pergi kepada Uniza, saya tengok persekitaran dia memang sedikit berbeza. Dan Uniza ni aman sikit lah, saya rasa tenang, kita tenang. Mungkin ada fakulti pengajar Islam ke apa ke, jadi kita cepat-cepat ingat pada agama. Itulah yang seronoknya saya supervision. Itu paling saya seronok. Okey, Dr. Aida. Boleh last question ke? Point Naif. Sila. Azwar. Okay. Prof, saya nak tanya. Prof dah lama dengan FIK. So kalau Prof boleh kira, kalau boleh tengok apa kelemahan FIK sendiri dalam budaya research yang perlu diperbaiki, dan kalau Prof boleh komen on situ, dan apa pula kekuatan yang kami ada untuk move forward. So kalau Prof boleh komen pasal tu secara general. Saya lihat staff FIK ni bagus-bagus ya, muda-muda, tetapi mesti dibangunkan budaya researchnya, budaya penulisannya, dan budaya supervisionnya. Okay, semuanya itu bermula dengan nawaitu kita. Sebab itu
saya tengok di FIK ni saya nak kata kerja bercara berkumpulan, cara berkumpulan dalam tim. Okey. Dalam satu tim yang kuat tentang research ini, saya nampak yang ahli-ahli dia banyak yang muda-muda. Jadi saya nampak antara muda dengan yang berumur tu jauh sangat dia punya gap dia. Yang agak berumur, yang pengalaman sikit, kata Prof Din kita, no. Okey, dia mungkin generasi kita kata bukan tua tapi sedikit orang lama lah. Tetapi generasi bawah ni yang muda-muda ramai. Jadi dia tak ada masuk tim research yang ikut kepakaran dia. Okey. Misalnya saya ambil matematik. Matematik saya tak berapa boleh guide sebab bidang kita lain-lain. Siti dengan Dr. Siti dengan hal dynamic system dia, Dr. Elisa dengan Fazi, sama juga dengan siapa lagi yang matematik, apa ni, Nadia Fazli. Nadia tu lebih kurang sama lah yang dia punya. dan Zah. Dr. Zah statistik. Jadi kita nak masuk satu tim tu payah ada paper tu, cuma saya tak fokus lah. Tetapi untuk yang matematik ini sebelum saya tinggalkan Uniza, mungkin 1-2 tahun lagi ke macam mana, saya akan packagekan dengan penyidik daripada luar negara. Misalnya Dr. Zah saya cadangkan dengan profesor dengan di Australia. Kemudian yang Fazi ni saya minta Dr. Nur Nadia supaya cari prof dekat sana lah. Dan dia pun berjanji saya minta dia invite seorang ke bagi talk dekat fakulti apa semua kan, Manchester. Tapi dia setujulah nak cari. Kemudian Dr. Siti saya nak match dia dengan sama ada dua bidang Siti ni. Bidang Dr. Siti ni, satu dekat Pakistan, yang kedua satu kat Jordan. Tapi yang dekat Jordan ni bidang dia meskipun dia fluid dynamic juga, tetapi dia lari sikit lah. Yang bidang dengan berbeza sikit dengan bidang Dr. Siti. Yang Pakistan itu memang Q1, Q2 dia banyak dan dia gerak daripada Universiti Malaysia Pahang. Okey, dan Universiti Pahang. Jadi insya-Allah lah saya akan kita cuba match nanti kepakaran itu. Bagi yang lain-lain itu saya rasa kena ada Dr. Prof Din misalnya, dia kena ada tim dia. Prof apa ni, saya lupa apa nama ni, suami Dr. Sadiah ni, Mukhairi. Prof Mukhairi dia kena ambil yang bidang dia, kena guide 1-2 orang. Jadi baru dia tak terlepas. Yang saya nampak yang FIK ni dia banyak terlepas, dia jadi kerja
kerja seorang-seorang macam tu tak berapa bagus lah. Dan saya nampak yang muda-muda ni yang bagus-bagus, saya nampak yang berpotensi, misal sains komputer tu Azwa dan nama apa saya tu, 2 orang yang muda-muda. Daniel apa? Dr. Daniel ke apa? Dr. Daniel. Kemudian nama apa tu saya lupa ni, Allah hai, sahabat kita saya yang buat dekat MMU tu apa PhD dia? Dr. Wan Rizhan. Ha? Dr. Wan Rizhan. Mana Rezahan. Tu semua bagus-bagus tu. Sepatutnya penyelia-penyelia dia orang tu kita invite untuk bagi talk supaya yang sebenarnya bagus je kita buat talk ikut dia punya misalnya lecture series supaya daripada kepakaran dia orang ni mungkin kita ada idea untuk buat kita punya research dan sebagainya lah. Okey. Dan untuk pelajar siswazah ni kita kena ada link banyak sikit lah. Macam saya ramai dekat Indonesia pelajar-pelajar saya kat sana sudah jadi dekan, sudah jadi timbalan rektor. Jadi senang kalau saya nak dapat. Saya je WhatsApp je, hantar pelajar kepada saya 2 orang PhD tahun depan. Okey Pak. Macam tu je kita punya kontak dia. Tetapi kita kena ada tim lah. Kerja kena ada tim. Kalau kerja seorang-seorang dia tak menjadi. Okey. Misalnya Dr. Elisa dia kena duduk dengan Dr. Nadia bidang berkuasa sama tu kot. Yang lain-lain berbeza statistik, kemudian fluid dynamic itu yang payah nak kembang tu. Saya rasa itu masalah dia orang saya rasa. Okey. Okey, rasanya kita tutup pada soalan dah lah sebab kita sekarang dah pukul 10 Prof. Jadi Ya. saya mewakili fakulti lah mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Prof atas perkongsian nasihat, pengalaman dan tips-tips untuk kita menjadi lebih majulah ke depan dalam semua segi lah, bukan sekadar penyelidikan, akademik, mungkin dalam kehidupan jugalah. Terima kasih Prof atas perkongsian yang bermanfaat ni. Okey, so saya tutup sesi kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ams. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Prof.